Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bihamdika bil khair ya karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Baik, ini sambungan kita ini. Surat tidak. Muka surat 12. Dan telah datang seorang laki-laki. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Baik. Disambung kembali pada malam ini pengajian kita Tanbihul Ghafilin, sambungan kita di muka surat 12, yaitu sambungan pada baris yang ke-6 daripada atas. Di dalam kurungan itu katanya, dan telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembah laki-laki, ya Rasulullah, bahwasanya aku menyakiti isi rumahku dengan lidahku, dan sabdanya, barang siapa menyakiti ahlinya, tiada diterima Allah Ta'ala amalnya, dan jikalau ia puasa sampai setahun sekalipun. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan telah datang seorang laki-laki kepada ahlinya. Baik, kita hubung dulu berkenaan dengan tajuk ataupun uraian yang ke-9 ataupun bab yang ke-9, pada menyatakan akan dosa orang yang atau siksaan orang yang membunuh dengan ketiadaan sebenar, bunuh orang dengan ketiadaan sebenar. Maka setelah itu musannif ataupun kita hubungkan dengan apa? Dengan tajuk ini dengan masalah tanggungan, masalah tanggungjawab suami dan juga istri.
Karena yang boleh berlakunya punca pembunuhan, bolehnya berlakunya punca berbagai-bagai maksiat di luar. Kenapa? Karena hasil daripada rumah tangga, hasil daripada rumah yang ahlinya keluar daripada patuh kepada Allah. Rumah tangga yang bukannya disebut Nabi baiti jannati, rumahku syurga. Maka hal ini yang membawa kepada berlakunya punca besar, kepada berlakunya gejala sosial yang terlebih kepada berbagai-bagai jenayah di luar rumah. Punca daripada rumah tangga yang rosak, daripada rumah tangga yang hancur. Maka hal ini maka sebab itulah maka tahu kita dalam tak masalah berkenaan dengan jenayah bunuh orang umpamanya, hal ini terlebih daripada rumah tangga yang rosak kebanyakannya. Mak ayah tak mendidik anak dengan hukum Allah, dengan ajaran yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rumah tangga ayah tak kenal siapa Rasul, anak tak kenal siapa Rasul, tak kenal siapa Allah sebagai Tuhan, tak kenal ayah dan juga anak tak kenal ayah sebagai Tuhan. Inilah yang menyebabkan berbagai-bagai masalah yang timbul hari ini. Maka sebab itulah Nabi sebutlah hadis, Nabi katakan khairukum li ahli. Orang yang paling baik di kalangan kamu adalah orang yang paling baik kepada ahli. Orang yang diberi didikan dan anak isteri dia, maka dia orang yang paling baik terhadap anak isteri. Maka dia Nabi kata dia merupakan orang terbaik di kalangan umatku, Nabi kata. Walaupun dengan orang lain dia biasa saja, tapi dengan anak isteri dia pasti tunggu. Anak buat salah dia tegur dengan cara yang baik, didik dengan cara yang baik, maka anak itu menganggap ayah sebagai kawan dan yang paling rapat. Anak akan anggap mak dan juga ayah sebagai kawan nombor satu. Maka hal ini dah membawa kepada rumah tangga jadi rumah tangga yang terbaik. Anak jadi anak yang terbaik. Kenapa? Karena ayah dan juga mak dan kawan nombor satu. Sejauh mana anak ini berjalan, dia tak akan lupa mak ayah dia. Apa yang nak dilakukan oleh anak, yang satu nasihat daripada mak dan juga ayah. Maka inilah yang diajar oleh agama kita. Letak mak dan juga ayah nombor satu. Tak mak ayah nombor satu. Sebab dalam hadis sebut oleh Allah fi ridal walidain. Redha Allah Ta'ala itu bergantung pada redha mak dan juga ayah. Mak ayah redha, di situlah keredaan Allah Ta'ala. Wasuqtullah dan nadah wasuqtullah dan kemurkaan Allah fi suqtil walidain yang disebut, dan kemurkaan Allah itu bergantung pada kemurkaan mak dan juga ayah. Mak ayah tak redha, Allah juga tak redha. Sebab dia kena jaga dulu. Ahli kita jaga dulu. Banyak berlaku gejala masyarakat hari ini. Kenapa? Anak tak mau duduk rumah, tak ada mak duduk dengan mak ayah. Duduk di rumah tak jadi kerja apa, tak jadi kebajikan kaki di rumah. Maka cari kapal lain untuk berseronok. Cari bertawaran untuk berseronok. Kenapa? Tak seronok duduk dengan mak dan juga ayah. Tak ada perhatian daripada mak dan juga ayah. Maka ini kena jaga kita. Maka kita kena kembali balik kepada pendidikan dan juga pelajaran para ulama pada kita. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab dengan ahli. Bagaimana Rasulullah SAW khususnya. Bagaimana dengan ahli baginda, dengan anak isteri baginda, bagaimana pergaulan baginda dengan mereka. Ini kita kena kembali kepada Rasulullah SAW. Tengok bagaimana ulama-ulama mendidik anak. Baik, maka sebahagian daripadanya dididik kita. Baik, dan telah datang seorang laki-laki. Mari seorang laki-laki daripada kalangan sahabat. Jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki jumpa dengan Nabi di kalangan sahabat. Jumpa dengan Nabi, apa dia buat? Maka sembahnya ini, maka bertanya laki-laki. Sembah si mana bertanya? Apa pertanyaan laki-laki ni? Ya Rasulullah, bahwasa aku menyakiti istri rumahku dengan lidahku.
Wahai Rasulullah, aku dah nyakiti isi rumah pun dengan lidah. Kerana mulut pun ni kata macam-macam kepada isi rumah. Ini anak dan isteri ibu. Ni zaman sahabat dah ada mengajar. Kata macam-macam pada isteri. Dengan perkataan yang tak elok. Jadi suami sebagai ketua keluarga tiba-tiba kata pada isteri dengan perkataan tak elok. Itu mana bentuk? Itu mana-mana tak guna lah, tak pakai macam-macam kata. Bahkan sampai pada banyak ada orang satu sahabat kita, dia kata ada orang tu kata kat isteri dia bagi. Kata kat bini tu bagi. Tu kamu bagi tu, bini jawab balik, dia kata, bini siapa? Kalau bini bagi, laki pun sama juga, maknanya. Itu mana tu perkataan yang digunakan oleh orang kita hari ini. Semoga aku mana pun jangan kata-kata hak itu. Sebab tu ulama dulu kalau tadi kadang-kadang berlaku di kau menangga mana tak boleh biasa dah. Takkan kelamin sikit-sikit gitu biasa dah. Untuk guru pun ada itu. Ulama ketika ada cerita kata untuk guru wa'alim. Untuk guru wali Allah pula. Dia mengajar kepada anak murid ni kan mengajar ni kan Allah hebatnya. Anak murid sanjung untuk guru wali Allah pula. Memang soleh sungguh. Anak murid jika mengaji ke ramai sungguh cukup hormat pada Tok Guru. Di tempat mengajar dia hormati oleh anak murid. Balik rumah kena ceramah macam ini. Kata macam-macam asyik Tok mengajar. Kerja di rumah ni kita semua pernah buat. Tak buat tahan bini Tok iPad. Buka pintu tu yang suami ni nak tahu tahan bini iPad. Keluar rumah tu terubah ni. Tak kena pakai sepeda di luar pun. Ni terubah ni dengan izin Allah Ta'ala. Manusia mana boleh terubah tapi dengan izin Allah dikata wali Allah. Bini ni kata tengok laki terubah, kita tak kata apa lah terubah ni. Dia tak lama balik dah kawan pun dah tangga tu. Balik bawa sampai kok bini ni kau Allah tengok laki pun hebat dia teruskan di mari. Orang yang buat kok lah bini dia respect sikit dari dia bagi kagum dengan peminta balik nak apa lagi dah. Kalau balik ni kata bayar setakat teruskan itu buruk teruskan tak heran pun. Ni teruskan ni mari gelap apa utama juga lagi dekat datang. Kok teruskan jadi kerja tak apa juga. Jadi pilot kok teruskan di Mekah boleh duit juga. Tak kena orang sewa terbang, bayar kita cukup. Lagi bukan buat sewa terbang di balik pun 3,000 lebih. Bayar kita 2,000 jadi tak tahu dah. Boleh beli punya. Ni tak pergi jalan motor terbang balik, beli tak lah kaya. Tu anak-anak dulu. Tapi tak nak kau. Tak buat jalan tu, orang suami pun. Isteri kena faham lah. Tapi kalau dua pandang, tak kira mana lagi masalah. Nak hilang dari itu, mengeluar orang. Gimana Pak? Nanti tengok ajaran ulama dulu. Sayyidina Umar sendiri segarang-garang manusia. Mana ada berani dengan Sayyidina Umar orang? Diceritakan satu sahabat main nak import dengan Sayyidina Umar ketika Sayyidina Umar jadi khalifah nombor 2. Digelar dengan Amirul Mukminin. Satu orang tak tahan, sahabat ni tak tahan. Isteri dia suka kata macam-macam ke dia. Mulut ni kau Allah tak itu kan langsung. Nak kata ikut lebih. Tak tahan dengan bini mulut merepek buat anak berjumpa Sayyidina Umar. Mudah-mudahan kok Sayyidina Umar boleh patah dua kata kok bini takut Sayyidina Umar tak bagi sangat tu. Mari sampai depan rumah Sayyidina Umar saja ya. Dengar Sayyidina Umar kena merepek dengan bini dalam rumah. Maka Sayyidina Umar di luar cengang, di rumah pun cengang juga, di rumah pun senyap dik, tak kata apa. Baik di luar cengang sangat, rumah pun kalah dengan bini di rumah. Maka sahabat di rumah dengan pemimpin, pemerintah sendiri nombor 1 kena respect dengan bini dalam rumah, tak kata apa. Dia pun tak kuala, aku nak boleh ngaju bini aku, tengok-tengok ambil bini pun sama, patah balik. Tak jadi. Patah tak ada dia.
Tengok jalan pasal lain tu tengok mak di rumah bukan apa lagi. Pesan dia kata tolong berhenti dah. Nah. Tolong tak tolong berhenti tak mepet lagi sambung balik orang baru. Dua sambung balik. Pesan sambung balik. Masuk lepas ni orang nak lupa. Oh masuk saya kata mari mana mari saya kata apa aja. Mari saya kata ya Amirul Mukminin dan Nabiullah saya. Bini mepet kuat nak tak buat tahan ya Amirul Mukminin. Mari nanti nak minta supaya Sayyidina Umar tolong beri patah dua ingatan peristri saya. Pokok dia saya takut pada pemimpin. Dia kurang sikit tapi masa tengok Sayyidina Umar dia beri berkenam betul balik. Tu patah balik tu. Cuma nak tanya sikit lah. Apa dia? Di luar tengok Amirul Mukminin tengok sangat. Di rumah pasal apa tengok bini kata apa tak jawab kata. Mana? Takut bini ke? Baik kata Sayyidina Umar bukan takut. Tak takut Tuhan saja. Lepas tu bini kata macam-macam tak kata apa. Kata Sayyidina Umar, nah, dia walaupun kata aku macam-macam, tapi dia tolong aku banyak tu. Dia tengok tu baju ni. Kata mulut nak bunyi, badan bunyi, dia tolong banyak. Apa dia tolong? Aku tinggal di rumah, dia tolong basuhkan baju aku. Dia tolong lipatkan baju, dia tolong cuci rumah, dia tolong jaga anak aku, tolong beri mandi anak, tolong masak dah. Patutnya semua kena buat anak beri apa. Ben kita laki-laki bukan ben bini. Nah, anak dia kita kau ingat betul anak dia, anak apa bini jawab. Tengok. Anak apa ni pergi buat tu, anak apa pergi buat sendiri. Kerja kita nak apa benar kita. Nah. Ben apa? Ben laki-laki haki dah ya temu tu. Baca tu tak boleh. Tak letih kita dah tinggal tinggal. Kenapa? Kita mau jawab. Tu kata saya rumah dia tolong dah. Tolong susukan anak aku, belah anak, tolong jaga rumah. Banyak aku tak ada rumah dia lah sebagai pengganti aku jaga rumah. Maka mulut tak bunyi sedikit pada bunyi. Kata saya sama. Tengok orang sedikit. Tak mudah nak latah. Nak faham dah. Itulah. Mulut nak bunyi sebab dia dah. Dia dikawal kerja licik. Jadi kaki tangan bergerak belum cuci rumah. Habis tak tu? Bateri habis tak kena berhenti. Tak ada bateri dia. Pejam mata tak kena letak di rumah. Dia nak jawab. Nak muntah lagi tak tahan boleh buat tidur saja. Boleh dia boleh minum. Tengok lagi. Nyak tu. Pasal tu bunyi apa pun lagi buka matanya ke. Macam mana apa. Dia tengok orang cerdik melama dulu. Tak mudah melatah dengan rumah tangga. Itu jadi elok rumah tangga. Dia anak-anak pun elok dah ajar rumah elok. Maka tanya dia. Baik. Maka tak kalau datang laki-laki bersahabat maju kata apa? Ya Rasulullah, aku ni jahat ni dah. Dan aku ni kadang-kadang menyakiti isteri umumku dengan lisan perkasa macam-macam kepada anak isteriku. Maka apa Nabi jawab? Dan sabdanya sabda Rasulullah, barang siapa menyakiti ahlinya tiada diterima Allah Ta'ala amalnya. Siapa-siapa yang menyakiti ahlinya maka tiada diterima oleh Allah Ta'ala akan amalnya. Allah tak terima amal. Satu orang baik ahli. Satu hari cerita kan Sayyidina Umar bersama dengan sahabat baru balik pulang. Sayyidina Umar bersama Muhammad zaman Sayyidina Umar dia banyak berlaku peperangan, banyak berlaku perang, banyak berlaku pembukaan negara Islam sampai kepada Konstantinia Spanyol. Itu zaman Sayyidina Umar. Eropah sampai ke benua Eropah pembukaan di kota asal negara Islam zaman Sayyidina Umar. 12 tahun Sayyidina Umar menjadi khalifah. Kemudian satu hari balik pada peperangan, kata Sayyidina Umar kepada sahabat-sahabat berperang, nak kejap kamu tengok seorang laki-laki yang pahala yang lebih besar daripada pahala kita berjuang pada jalan Allah. Ni balik orang ni merupakan satu pahala yang besar di sisi Allah dan menegakkan agama Islam. Kata Sayyidina Umar pada sahabat-sahabat, wahai jilid sahabat pun, nak kejap aku tunjuk pada kamu laki-laki yang lebih mulia daripada kita yang berperang pada jalan Allah Ta'ala ni. Kata sahabat, no, ini datang alim dengan Sayyidina Umar. Siapa laki-laki itu? Wahai dia Amirul Mukminin. Kata Sayyidina Umar, laki-laki yang ada memilih ada yang ada 3 orang anak perempuan.
3 orang anak perempuan, maka memelihara dia akan anak perempuan itu dengan sungguh-sungguh peliharaan. Jaga sungguh. Bangun dia pada waktu malam memperhatikan anak-anak dia tidur bagaimana, dia tengok bagaimana tidur, kalau tidur bagaimana pasti tengok. Kita yang hari dijaga sebab anak-anak dia tarbiyah, pelihara sungguh. Ikut kepada peraturan yang ditetapkan oleh hukum agama. Tak ada, bila tak ada anak iman datang lebih. Maka kata Sayyidina Umar, laki-laki ini pahalanya di sisi Allah lebih besar daripada pahala kita berjihad pada jalan Allah. Tulis. Itu kelebihan memelihara anak mengikut jalan Allah. Kenapa? Mentarbiyah, mendidik anak kita dengan agama Allah ini yang cukup payah. Musuh kita tahu, tapi anak kita yang buat di umur 2 umur kita tak tahu. Duduk dalam rumah bagai kita tahu, dan keluar pada rumah tak tahu apa dia buat. Musuh kita kenal, tapi berlaku anak kita tak semua kita kenal. Ya, supaya dijaga sungguh, kawal sungguh, pelihara sungguh anak. Maka kita jadi orang di pahala dia lebih besar daripada pahala kita berjuang pada jalan Allah. Tu sebab ni buat baik kepada ahli. Kenapa? Bila terjaga ahli, masyarakat terjaga. Rosak rumah tangga saja ada masyarakat kau. Maka itu kena jaga sungguh kita, usrah. Nanti kekeluargaan kena jaga sungguh baik. Maka kata Nabi SAW, barang siapa menyakiti ahlinya, tiada diterima Allah Ta'ala amalnya. Mana amal ni? Apa jua amal dia khususnya. Dan jikalau ia puasa sampai setahun, sekalipun dia puasa sampai cukup setahun. Kemudian saya mentahal puasa setahun. Puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Ataupun puasa terus dengan tak buka. Melainkan pada hari yang diharapkan puasa, nama tahun sehari juga. Walaupun lagi puasa juga, maka Allah tak terima. Dua hari-hari makin caki anak, makin caki itu, maka Allah tak terima puasa. Dan merdekakan hamba sekalipun, begitu juga walaupun dia banyak merdekakan hamba, duit banyak. Hamba ni bukan agama Allah, manusia. Kita beli dengan RM2. Kalau kita hajikan kalau hamba nak belikan orang-orang nak beli bukan harga murah, RM30-40,000 tu kan. Nak beli seorang hamba RM30-40,000, kerja kita kerja 5 tahun tak boleh beli. Kalau takdir ada dalam kita kahwin, bukan murah. Tiba-tiba kau ni duit banyak, beli hamba merdeka. Macam kita mudah hari ni beli kereta biar putih, kita tuah orang. Beli kereta biar putih, balik lagi, pai kawan jiran mana. Ada apa ni? Nak tekah kereta kat rumah nak dah. Kereta baru beli RM70,000, balik terus tekah. Siapa kamu buat? Beli hati itu, dah tekah hari takkan beli balik dah. Saya juga apa, beli dan merdeka. Tak boleh sakit balik dah. Dia bebas dah. Lepas dari kita, bukan milik kita, bukan harta kita dah. Itu juga kereta kita tekah, bukan harta kita dah. Beli duit kita, bila tekah bukan harta kita dah. Lama kita nak buat. 10 kali pun nak jual. Kerana nak beli pun nak buat loan pinjaman 9 tahun. Beli balik bagi kita berbayar 9 tahun, orang tu naik beri je. Maka tu bukan senang kita dapat kerja begitu. Tiba-tiba kan ni berarti merdeka hamba contoh Nabi kata. Tapi tiba-tiba dengan ahli dia merupakan orang yang jahat perangai, maka Allah tak terima amal dia. Nabi kata. Itu pesanan Nabi para sahabat tersebut. Mana kena pelihara sungguh hubungan kita dengan ahli kita. Jadi yang terbaik adalah kita jadi ketua yang terbaik dan keluarga kita. Walaupun orang lain kata dia tu biasa ya, dengan orang pun tak bergaul sangat. Sembang pun gitu-gitu, orang tanya patah, dia buat patah. Jumpa kawan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sehat ke hari ni? Sehat. Makan tadi? Makan tak. Makan apa? Nasi. Lo tak kita. Kami nak di mana pula? Balik. Tanya patah, dia buat patah. Nak kata dia nak letak orang payung lah. Tapi dia terbaik dalam rumah dia. Dengan hati dia yang paling baik. Maka dia merupakan orang terbaik di kalangan umat Nabi SAW.
Ya. Nanti dengan adik kita tadi, Nabi pesan kepada untuk tadi. Qala Muhammad rahimahullah ta'ala. Dan demikian lagi perempuan yang derhaka kepada dan demikian lagi perempuan yang derhaka kepada suaminya, itu juga Allah tak terima amalan dia sama juga. Seperti mana suami dia jadi ketua rumah tangga menyakiti adik, begitu juga lah isteri yang menderhakai suami, maka hati Tuhan tak terima. Contoh derhaka keluar rumah suami, keluar dari rumah dengan tak lagi dia suami derhaka, lagi tak minta maaf kepada suami, Allah tak terima sayangan. Puasa yang Tuhan tak terima, sembahyang yang Tuhan tak terima, isteri. Keluar rumah tanpa izin suami saja, nama derhaka. Sembahyang pun Tuhan tak terima, puasa pun Tuhan tak terima, kena diminta maaf dengan suami dia. Baru Allah terima balik sayang dan juga puasa. Besar tanggungjawab. Suami terhadap ahli, besar tanggungjawab isteri terhadap suami. Sebab itulah sebuah hadis yang dikatakan. Hadis nanti kalau sujud, nanti kata jikalau sujud itu halal bagi makhluk, nanti sebut. Kalau pekerjaan sujud ni boleh kita sujud depan makhluk, nescaya dia kata apa? Nescaya aku akan suruh isteri-isteri sujud di kaki suami dulu. Manusia yang pertama aku akan suruh sujud, dia kata aku akan suruh isteri sujud di kaki suami. Kalau sujud ni halal kepada makhluk. Ni oleh kerana sujud tak boleh buat pada makhluk, cuma hadap sujud Tuhan sahaja. Tapi yang dikata kalau sujud ni halal untuk makhluk, yang pertama sekali aku akan suruh isteri sujud di kaki suami. Sujud. Nak cerita apa? Besar dan berat tanggungjawab isteri terhadap suami. Tak cuma yang kita mereka mengatakan berat tanggungjawab isteri suami. Saya juga kata ulama, isteri tak boleh tidur lagi suami tak tidur. Isteri kan tidurkan suami dulu. Ni tidur dengan anak, tidur lagi, laki tak tidur lagi, ini tidur dengan anak dulu. Kau kata ulama, selagi suami tak tidur, kita tak tidur. Itu tanggungjawab. Kena tidur dengan suami dulu. Ni baca tepuk. Laki boleh nak, baru dia nak. Maka begitu, mesti kita duduk betul. Betul. Tanggungjawab. Cuma kata ulama, ni kata tolak ansur mana? Kalau dah ngatur hanya isteri, dia jaga malam, keturunan besar. Laki yang kita perlu tidur, laki tak pukul 3 kali, tak boleh. Yang isteri tak boleh tahan mata berpuluh mata lagi kurang. Takkan tak boleh lagi. Dijumpa suami, kata Allah, minta maaf lah, tidak tidur dulu. Tidak nak tunggu apa, pukul 3 pagi lagi. Itu kata istilah kita, mu'asyarah. Kalau ikut tak boleh dia. Berat kita bagi suami. Ada tanggung isteri terhadap suami. Seperti mana berat juga tanggungjawab suami terhadap isteri dan juga ahli. Itu kata Nabi. Allah tak terima amal isteri yang derhaka kepada suami, walaupun dia rajin puasa, walaupun dia rajin sembahyang, tapi Allah tak terima. Hanya kena hati-hati. Dia tanggungjawab kita. Bukan kalau kewajipan kita sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, umpamanya buat baik kepada orang ni, tanggungjawab besar kita dengan ahli dan juga keluarga kita. Baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, Nabi dia sebut apa Nabi sebut? Bermula wajib laki-laki bahawa mengajar akan segala ahlinya, ini kewajipan suami. Bermula wajib laki-laki. Ini bermula kewajipan suami terhadap ahli, isteri dan juga anak. Kewajipan suami terhadap isteri dan juga anak. Cuma ini bermula wajib laki-laki. Kewajipan laki-laki terhadap ahli. Apa dia? Bahawa mengajar akan segala ahlinya. Sengaja. Hajar ni tak boleh buat kita. Mana tengok ahli buat silap, go. Hadis Allah tak marah. Itu hajar. Bukan mesti bila nampak isteri apa ni buat kita lalu. Maka dengan ini bersabda Rasulullah di bersama hajar nampak isteri anak buat salah semua. Itu hajar juga. Pesan pada isteri anak dengan buat benda ini Allah murka, benda ini Nabi tak suka tu.
Percakapan dengan lemah lembut. Apa itu Nabi kita dengan adil, dia Nabi cakap dengan suara lemah lembut. Cukup lemah lembut. Kata ulama dari Ibn Bakar ni, suara dia lemah lembut. Maka lembut lagi perkataan Rasulullah SAW. Rasulullah merupakan manusia yang paling banyak senyuman kepada para sahabat dan juga ahli. Dalam rumah Rasulullah yang paling banyak senyum kepada ahli. Sentiasa senyum. Pandang wajah isteri senyum, tengok wajah anak-anak senyum. Sentiasa dengan senyuman. Kata sahabat, "Ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sayyidina Anas, aku tak pernah tengok seorang laki-laki, seorang manusia yang lebih banyak senyum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan sahabat senyum, pemurah dengan senyuman. Bersama dengan ahli kita senyum. Ini sifat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila ayah dan juga suami nampak isteri senyum, maka bahagia ada rumah tangga suami ahli. Dan isteri Nabi cantik. Bagaimana wajah kemarahan Nabi. Tanda-tanda dan marah isteri yang murah. Kenapa muka Nabi ni merah nanti kita isteri dia jangan lebih lagi Aisyah isteri. Tak ada Nabi nak marah dia minta buat dah. Tak ada Nabi marah minta dah. Dia nampak Nabi muka nak merah sikit lah. Aisyah patah dah kira Allah marah patah tak kenal. Nak berarti tengok apa yang tak kenal. Tunjuk saja, ini kata tarbiyah Rasulullah. Betul tak betul suruh semua. Tak ada benda tahu simpan tak. Itu dalam rumah tangga. Maka kita kena kembali kepada ajaran Rasulullah dan juga para sahabat dan juga para ulama untuk memimpin rumah tangga kita. Baik tadi. Qala al-musannif rahimahullah taala. Maka Rasulullah mengatakan bahawa kewajiban laki-laki terhadap adiknya mengajar. Kalau kita reti ngajar cara baca kita, ajar Quran, ajar dengan hadis, ajar dengan anak kita hukum hakam, kalau kita boleh tarbiyah di rumah tangga kita. Kita boleh mengajar, boleh baca kita umpama. Dan boleh juga kita pimpin ahli kita dengan perkataan ulama, pimpin dengan perkataan ulama. Kataan kita mungkin bagi mereka biasa, tapi kataan ulama ni dihormati sungguh, hormat sungguh. Ketika kita pimpin maka dengan perkataan ulama. Maka itu jalan untuk dapat keberkatan dalam rumah tangga tadi. Satu, menyuruhkan sembahyang. Suruh sembahyang. Jadi, dan perkara-perkara yang wajib, bukan hanya tiap-tiap perkara yang wajib. Suruh anak isteri kita buat tiap-tiap perkara yang wajib. Fardu ain. Puasa. Yang fardu ain datang mereka suruh. Mengenal Allah Ta'ala, mengenal Rasul, maka wajib akan kita suruh anak kita kenal Allah dan Rasul. Kenal siapa nanti kita. Mula daripada kita dilahirkan siapa silsilah, siapa nasab ketua Nabi kita sampai wafat Nabi kita. Kita sirah, sejarah. Ini sejarah boleh sepak boleh cerita daripada zaman 48. Tahun 48 boleh sepak. Boleh cerita sampai tahun 2020 sejarah perjalanan buat sepak negara. Kalau luar negara buat sepak dunia. Liga Inggris semuanya. Boleh cerita putih-putih. Tapi cara Rasulullah fail awal lagi. Fail awal lagi kita. Itu kenapa? Ubah pendirian kita. Didik anak kita berkenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bercerita kepada Rasulullah. Baru mudah kita tarbiyah. Tak ada cikgu. Baru ni sebelum cuti maulud Nabi kan. Hari Khamis cuti maulud. Hari Rabu cikgu dia buat ceramah. Dia ikuti satu surat ceramah maulud Nabi. Kemudian dia ambil poin ceramah tu, dia bagi ceramah pada anak murid lelaki. Masa dia lah satu sama. Dia pergi dengar satu ceramah, dia buat balik poin ceramah, dia pergi ceramah kepada lelaki. Hari tu nak cuti dah. Jadi betul-betul pula budak-budak musim COVID ni pun biasalah, ada mereka tak puas nak cuti dah, kalau ada masa diberi. Dia pun pergi masa dia ceramah 40 minit. Ceramah daripada mula Nabi kita mengajarkan Nabi kita sampai lahir Nabi kita. 40 minit dia ceramah, anak-anak murid semua senyap. Darjah 3. 40 minit dia senyap, dia kata bakit lagi. Coba pun dah.
Seronok rupanya dengar kisah Nabi SAW. Anak-anak kita pun seronok, tapi kita tak cerita. Cerita saja. Bulan pertama siapa dia berjumpa dengan Muhammad Nabi dan mimpi. Bulan kedua siapa berjumpa dengan Muhammad Nabi. Cerita satu-satu mengikut slot orang drama. 40 minit budak dia tak patah. Tak keluar kata patah pun. Tu kita tentang Rasulullah. Tu berkat Nabi SAW. Hebatnya Nabi SAW. Anak-anak kita yang masih belum cukup umur dia dengar pun boleh. Tarbiyah akhlak dia terdidik kat situ. Sampai 40 minit nak cukup masa ada Nazar dia kata kita nak cukup takat ni nak sampai Nabi lain. Budak-budak kata pun dah sangkung Nabi, kita sangkung. Budak dia 3 ni kalau kita sangkung tu mana kata beri perhatian sungguh dah. Budak-budak kalau tak masuk telinga dia memang tak boleh tarik perhatian, takkan mau dengar. Ya. Tu cerita Rasulullah. Cuma kita tak mendedahkan benda ni pada anak-anak kita. Maka kita ambil masa untuk kita tarbiyah. Didik anak kita berkenan akhlak-akhlak Nabi. Beritahu akhlak Nabi. Hamba kita tengok anak kita berakhlak. Bukan saja kita, orang tengok anak kita berakhlak pun orang semua nak tengok. Ni muka nampak ayah tengok hingga macam tapi akhlak tak ada orang tengok betul juga. Panggil muda. Sebab tu Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ayah Nabi kita, orang kenal tengok. Pasal apa? Dah rupa tengok. Terpancar nama Nabi kita di wajah. Akhlak pun tengok. Sebab itulah jadi rebutan. Tengok dari semua sudut dan aspek. Maka hari kita didik, kita nak ajar anak-anak kita. Ada tengok Allah kata. Suruh sayang. Baik tiba-tiba suruh sayang tak mau sayang. Dan dipadukan mereka itu anak-anak ahli. Pukul. Nah, dipadukan akan anak dan ahli. Nah, atas meninggalkan sembahyang. Rasulullah suruh pukul, suruh otan. Nah, muru sibyanakum bis-salati idza kanu abna'a sab'a sinin wa tuwasibun. Perintahkan olehmu akan anak-anak kamu dengan sayang apabila mereka itu anak yang berumur 7 tahun, wajib suruh. Walaupun tak balik lagi, tak wajib sayang, tapi wajib kita suruh. Biasakan mereka dengan sayang. Tak suruh kita dosa. Allah katanya kita bisa balik. Tapi bila cukup umur 10 tahun, Nabi kata wadribuhum 'alaiha, dan pukul oleh mu'adzin kerana meninggalkan sembahyang. Idza kanu abna'a 10 sini, apabila adalah anak kamu itu berumur 10 tahun. 10 tahun suruh sembahyang tak mau, Nabi suruh tanya. Nabi beri sakit. Ni bawa azab dunia watan. Sakit tak sakit? Azab akhirat lagi dahsyat dan jauh lebih dahsyat daripada di bawah kemarahan mak ayah, kemarahan Tuhan yang sekali lagi. Nak ajar mereka supaya sebaik dengan 3 sembahyang. Ni umur 18 baru nak watan, dia pegang watan aja balik. Kawan kuat dah. Maka sebab tu tengok Nabi, hak pesanan Nabi itu kita ikut praktik sungguh, insya-Allah rumah tangga kita rumah tangga yang berjaya. Kita gagal hari ni kenapa? Kita tak boleh praktikkan apa yang disuruh dan diperintah oleh Nabi SAW. Pasal apa? Sebab kita tak ada Nabi kita merupakan role model yang paling utama. Jadi anak kita boleh kenal orang lain lebih daripada kenal Rasulullah SAW. Maka kita akan sungguh-sungguh. Tak ada seorang pun yang mengatakan Rasulullah merupakan orang yang rosak, orang yang gagal mendidik. Rasulullah lah manusia paling pandai mendidik manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling tinggi akhlak Rasulullah SAW. Sebab tu Nabi kita dinamakan dengan Muhammad. Apa makna Muhammad? Kita kata Muhammad ni orang yang dipuji. Orang yang dipuji itu Mahmud. Mahmud itu terjemahannya orang dipuji. Adapun Muhammad ambil perkataan hamada yuhammidu tahmid. Makna dia kata ulama bahawa boleh takdir, menunjuk di atas banyak. Nabi kita bukan Muhammad, bukan mana orang dipuji. Nabi kita Muhammad, di mana orang yang banyak dipuji. Manusia satu-satunya manusia yang banyak sangat dipuji oleh makhluk. Orang lain tak dapat seperti mana Rasulullah SAW ada. Bila Nabi kita sangat banyak puji, maka kadang Nabi kita jadi role model. Jadi uswatun hasanah, contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Diri kita dan juga untuk ahli kita.
Baik, lagi Nabi sebut. Maka bila pupuk umur 10 tahun tak sayang, maka Nabi kata pukul, palukan dia. Kerana mereka meninggalkan sebab, dia meninggalkan sembahyang. Nabi sebut kata. Maka putus juga. Botan ni, botan ada letak di atas dalam mengajar ada bukan botan atas dalam gerak terlalai, satu marah terlalai. Ini botan dalam mengajar ada. Nak ajar dia boleh bersakit. Tak sayang, adalah kesakitan dia. Jadi, budak-budak tak nak botan takut. Maka takut botan tu insya-Allah dia berikat dengan kerjaan sembahyang. Jadi, baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut barang siapa sabar atas kesukaran suaminya, apa kesusahan. Ini siapa-siapa sabar di atas kesusahan suami dia. Dan suami dia orang susah, tak ada harta banyak, hidup dia cukup makan saja, maka dia sabar di atas kesusahan suami dia. Disangkut tu dengan suami walaupun suami dia susah. Dunia. Tapi suami dia orang yang soleh, maka isteri sabar, tak ada apa nak ikut segi makan minum macam isteri Rasulullah. Bukan ada apa makan sehari, puasa sehari, makan sehari, puasa sehari, itu Rasulullah ajar. Balik Rasulullah berdakwah, tanya Aisyah, hai dengan Aisyah, mana? Aisyah syai'un ya Rasulullah. Dan balik kita tanya kita ada apa nak makan pagi nak jawab, wahai Rasulullah, wahai si pipi merah. Rasulullah panggil Aisyah dengan gelarannya Humairah nasi pipi merah. Kerana cantik sungguh. Itu gelaran lembut tu. Cukup lembut, cukup manja. Nah, Aidana syai'un ya Humairah, ada tak apa-apa kita jawab wahai Humairah, wahai si pipi merah. Jawab Aisyah, maafis ya Rasulullah, tak ada apa ya Rasulullah. Nah, izan fa inna sha'imun. Kalau gitu wahai Humairah, kita puasa. Tengok mudah. Kita tak lagi jalan, duit pun tak ada. Kerja pun tak, balik nolik. Nah, suami kata tak apa, kita puasa apa, puyuk ditekat di dahi je kan. Nah, ponggang puyuk tak ada. Nah, lalak nak puasa kerja mana alasan puasa. Nah, ambil. Tu tengok al-jadikan Rasulullah SAW. Tu sahabat isteri dengan suami tu sama. Tu disebut. Allah Nabi sebut anak barang siapa sabar di isteri sabar atas kesalahan suami, diberinya pahala dan kebajikan oleh Allah Ta'ala. Dan seperti barang yang diberinya kepada Nabi Allah Ayyub alaihi salam dari pahala dan kebajikan. Siapa-siapa isteri sabar suami, maka Allah beri pada isteri itu pahala dan kebajikan. Dapat pahala besar. Sabar atas kesalahan suami tetap ataupun suami sakit. Suami sakit, nak menjaga suami Allah, anak lagi, suami lagi, susahnya hidup, sabar. Maka Allah beri kepada isteri tersebut pahala dan kebajikan seperti mana pahala dan kebajikan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Bagaimana Nabi Daud alaihi salam? Kata ulama, Nabi Daud sakit dia selama 40 tahun. Sakit berat 40 tahun. Anak 14 orang mati sekaligus. Anak Nabi Daud, Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam anak 14 orang, laki-laki 8, perempuan 6 orang. Tapi Allah uji dia, anak dia 14 orang semua mati terus. Walaupun di rumah anak dulu, mari jin dan juga golongan-golongan dia buat kocok rumah. Kocok rumah untuk rumah mati 14 orang. Iblis bagi kat Nabi Daud, dia kata ya kan Nabi Ayub, ya Ayub nak uji Tuhan lagi kan? Dulu Tuhan beri anak tak boleh Tuhan ambil 14 kali uji lagi. Nabi Ayub jawab dengan mulut dia kata apa? Alhamdulillahillazi a'tani thumma akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang memberi nikmat padaku dan dia ambil balik. Tuhan beri aku puji, Tuhan ambil balik aku puji. Kita Tuhan beri alhamdulillah. Hilang mari muka yang lain selalu ambil. Mana? Duit kena rompak 3,000 seminggu tak boleh nak. Nabi Ayub dah ada. Seperti mana ganjaran yang Allah beri Nabi Ayub dengan sabar, dia begitu juga isteri yang sabar di atas kesusahan suami. Begitulah bandingan pahala Tuhan beri Nabi sebut kepada isteri yang sabar di atas kesusahan suami dia.
Dan barang siapa sabar atas kematian istri-istri yang sabar atas kematian suaminya, maka diberi pahala Allah Ta'ala, dan diberi Allah Ta'ala pahala kepadanya, kepada istri, seperti pahala orang yang perang sabilillah. Perang sabilillah. Seperti bukan boleh pahala perang sabilillah, seperti banyak mana besar mana seperti itu hati surga pada Allah. Nah, yang kita kata kalau itu lega ni. Nah, tak pergi pegang boleh pahala pegang, kita ni pegang mati pegang hak ini umum boleh pahala besar itu ya. Kita sabar tak suami. Bukan makna gitu saja. Seperti bukan 100%. Bukan jadi benda saja, bukan ambil jadi benda macam pahala perang syahid, perang syahid. Allah jadikan pahala seumpama pahala perang syahid. Bukan Tuhan ambil pahala perang syahid begitu dia. Tuhan jadikan satu pahala yang seumpama pahala perang syahid, beri kepada isteri yang sabar atas kematian suami, bukan beri pahala perang syahid. Yang kita kena kalau itu isteri hak mati suami dah tegur dia boleh pahala perang syahid, dah bukan pahala perang syahid. Tuhan buat pahala seperti itu mana? Serah pada Allah. Macam kita kata ni lah, kita kata mak tu macam telur. Kalau kata mak macam telur, ada ekor. Ada kita ni, ada bulu ada, tak pakai baju. Dah, mak tu seperti mana? Seperti satu sudut saja persamaan dia. Apa dia? Sifat. Habis juga ni satu sudut pahala tu bersamaan dengan pahala perang syahid. Tapi bukan jadi pahala perang syahid. Itu makna seperti. Kalau kita kata mak macam tu apa dia? Oh mak ni macam tu apa dia? Mari mayang bawa assalamualaikum bakit tu. Macam tu lah, kalau duduk dia macam mana? Makan, lepas makan lagi, tak ada apa. Kalau dia punya makan, makan dia. Lepas habis makan macam, tak ada dia. Bakit tu, tak lompat sini. Macam tu, jadi kita temak ni macam telur ni. Apa dia? Bukan diri tubuh macam telur dah. Sifat macam telur. Orang lain pahamanya diri dulu. Nah, dia tak pahamanya macam mana dia. Nah, tak ada sunat-sunat orang. Itu perbandingan, tapi itu juga hanya. Maka aku Nabi sebut kepada kita, anak kelebihan bagi istri yang sabar di atas kesusahan dan kematian suami, mati besar ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insyaallah kita akan sambung sedikit lagi pertemuan kita katanya, dan barang siapa menghaniaya suaminya, barang yang dia terkuasa ia adabnya dilaknat oleh malaikat. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan kita akan datang pada katanya, dan barang siapa menghaniaya suaminya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi وسأرزقنا ونور قلوبنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا وأكرمنا وأكرمنا وأكرمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.